وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua, sihat hari ini? Sihat, insya-Allah. Selamat Hari Raya. Dah habis raya belum? Belum. Oh, sampai bila nak rayanya tu? Sebulan. Yalah. Last bila? Hari Jumaat. Hari Minggu. Oh, ingat aja Kak Azhar hari Minggu. Hari Minggu last Hari Raya. Insya-Allah. Ada bawa kuih raya tak? Tak ada. Kata raya, saya tak bawa. Maisa tak buat ni teh susu. Tak suruh. Betul juga tak suruh. Nak suruh buat teh susu tak sempat. Nakkan bawa kuih raya kan. Taklah kosong meja ni. Tak adalah gurau meja. Okay, nak belajar ke tak nak belajar? No, oh, lama kuliah tak ada kan. Berapa lama kuliah tutup? Sebulan. Sebulan. Ya kan nak start bulan Jun Kalau start bulan Jun macam mana tu? Assalamualaikum lah. Assalamualaikum maknanya. Siapa tahu saya cuti panjang ke apa kan? Okey, hari ni muka surat berapa? Nak belajar sangat kan? Okey, mari belajar. Muka surat berapa kita hari ni? 417, okay, cantik. Muka surat 417, kita ambil ni sebagai perbincangan yang terakhir yang terdapat di bab kita yang ini. Ini bab apa namanya? Bab dosa dan maksiat. Betul tak? Okay, nice. Bab dosa dan maksiat. Jadi perbincangan kita di topik yang ke-6 ini adalah kita ambil ia sebagai perbincangan yang terakhir bagi menutup bab dosa dan maksiat. InsyaAllah pada minggu depan kita terus masuk kepada bab yang baru. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bab kita yang ke-6 di sini bertajuk melepaskan diri dari dosa. Orang yang arif tidak akan menyuruh manusia meninggalkan dunia sebab mereka tidak akan sanggup meninggalkannya. Betul? Setuju? Tak sanggup meninggalkan dunia, Cik Ana? Apa dia? Orang yang cinta dunia dia macam tu. Oh, Cik Ana cinta dunia ke tidak? Tak, Masya Allah, tabarakallah. Cik Ana tak cinta dunia. Habis Cik Ana suka pakai baju lawa-lawa tu macam mana? Ketawa. Gurau lah Cik Ana, lama kan kita tak gurau tak? Suka-suka lah, betul lah. Kita kalau kita kata cinta dunia ni kan, kita pakai baju cantik kan, macam ustazah sekarang pakai baju cantik kan. Dia kata, maknanya apa? Dia kata tak cinta dunia, habis tu pakai baju lawa-lawa tu cinta dunia. Betul tak? Bukan ni dunia kan? Kita tak mati dengan baju ni, betul tak? Ada tak orang mati dengan baju ni? Tak. Maksudnya ditanam. Adakah kita ditanam dengan baju kita yang cantik-cantik? Tak kan? Tidak. Maknanya di situ, okay, kita ni memang tak boleh tinggalkan dunia. Dunia ni amat penting dalam hidup kita ni sebagai seorang hamba Allah. Jadi dia kata kalau orang yang bijak, kita tak suruh orang lain tinggalkan dunia. Kan? Contoh, kita nampak mungkin ada orang dia kaya, bukan kita, kau ni semua dunia, semua dunia. Dulu saya ingat, bila saya belajar kan, saya belajar ni, kita selalu belajar ni seboleh mana bagi saya, kita mesti score.
Okay, in our examination. Okay, kita nak result yang terbaik dalam peperiksaan kita lah. Macam kita ibu-ibu di sini, bila kita ada anak kan, kita mesti nak anak kita dapat yang terbaik dalam peperiksaannya. Ini dunia kan? Tapi adakah dunia semata-mata? Ni kena faham konsep. Kalau kita salah faham, kita akan menggunakan dunia tu sebagai semuanya salah, semuanya tak bagus. Sampai kan ada orang kata dengan saya, wah apa nak kejar-kejar dapat PhD, ambil master, ni semua hanya kertas. Apa ada pada segulung ijazah? It's just a paper. Hanya kertas saja. A piece of paper. Hanya sekeping kertas yang tak bawa apa-apa. Siapa kata sekeping kertas hanya sekeping kertas? Kalau nak mengajar, tak ada sekeping kertas tak boleh mengajar. Betul tak? Saya kalau tak ada sertifikat ataupun saya tidak ada qualification, boleh saya mengajar depan muslimah di sini? Jangan harap. Lagi-lagi kita dekat Singapura sebab kita ada ARS, kita ada banyak syarat-syarat bila kita ni nak mengajar di halayak ramai. Dia bukan boleh sembarangan. Maka di sini kita lihat. Di kalangan para ulama, saya nak ambil sedikit lah. Bila kita ni ada anak ataupun kita mungkin ada cucu yang mereka nak belajar pandai-pandai dan kita nak memberikan galakan kepada mereka supaya excel dalam peperiksaan, supaya mendapat markah yang cemerlang dan sebagainya, itu bukan perkara yang salah. Walaupun kita kata ini kan dunia, dapat A, dapat B, ni semua dunia, kertas saja. Tapi ia bukan perkara yang salah. Kita lihat di kalangan para ulama yang terdahulu, di kalangan para sahabat Nabi, di kalangan para ulama salaf, ketika mereka belajar bersungguh-sungguh. Cumanya mereka tak ada exam. Tapi mereka belajar bersungguh-sungguh kan? Kenapa mereka belajar bersungguh-sungguh? Kerana orang yang memiliki ilmu adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Semakin banyak kita belajar, semakin ianya membina ketakwaan kita kepada Allah. Dunia, ia adalah jambatan untuk kita menuju ke akhirat. Dunia adalah tempat untuk kita menyemai pelbagai macam pahala agar kita dapat bawa ke akhirat kelak. Ini tujuan diciptakan dunia. Sebab itu dia kata di sini, orang yang bijak kan, dia tidak akan menasihatkan orang, dah janganlah semua ni, jangan pakai cantik-cantik, jangan itu, jangan ini. Akhirnya, apa yang ada, kita akan nampak agama kita adalah agama yang mundur. Betul tak? Kita nampak, kalau kita zuhud sangat, masjid ni tak payahlah kipas besar-besar. Jangan ada aircon, tak payah ada mic suasana zuhud, ya Allah. Kenapa tak ada mic? Tak boleh. Nabi tak buat. Tu macam mana? Nabi tak ada pakai mic. Nabi mengajar tak pakai mic Tak boleh, kita kena zuhud semua. Akhirat. Dia bukan begitu. Sebab Nabi ingatkan kepada kita, kuntum a'lamu. Kalian lebih mengetahui tentang perihal urusan dunia kalian. Kita lebih mengetahui bagaimana untuk menguruskan urusan dunia kita kerana konteks sentiasa berubah dan berbeza. Dia begitu keadaannya. Okay? Jadi sebab itu di sini kata orang yang arif tidak akan menyuruh manusia meninggalkan dunia. Sebab mereka tidak akan sanggup meninggalkannya kerana kita sangat memerlukan dunia untuk pergi ke akhirat. Lalu dia kata di sini, akan tetapi orang yang arif akan menyuruh mereka meninggalkan dosa-dosa seraya tetap mengurusi hal-hal duniawinya. Maka ini yang terbaik. Kita menguruskan dunia kita sebagai khalifah yang dilantik oleh Allah di atas muka bumi ini untuk mentadbir dunia. Agar dunia ini menjadi tempat yang aman, tempat kita mensyukuri segala nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada diri kita. Walaupun di dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi SAW, Allah, Nabi SAW mengingatkan kepada kita tentang bahaya dunia. Dunia ini sangat bahaya kerana ia adalah tempat yang melalaikan. Dalam surah Al-Hadid pada ayat yang ke-20, Allah mengingatkan kepada kita bahawa dunia ini adalah tempat permainan. Okay? Playground kita.
Allah kata apa? Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah. Ada 4 ciri yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang dunia ini. Surah Al-Hadid ayat yang ke-20. Allah kata begini, i'lamu, maaf tadi saya tertinggal belakang depan tu. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Ada berapa tu? Ada 5. Okey, kita ada 5 ciri. Surah Al-Hadid ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang dunia. Allah kata apa dalam ayat ini? Ketahuilah itu kepada kita umat manusia ini, bahawa dunia ni pertama dia adalah la'ibun. La'ibun maksudnya ialah tempat permainan. Kedua, Allah sebut apa? Lahwun. Lahwun tempat apa? Hiburan yang melalaikan. Ya. La'ibun, lahwun. Okey, 3 Allah kata wazina, perhiasan. 4 Allah sebutkan watafakhurun, tempat kita ni berbangga. Dan yang kelima, watakathurun, tempat kita memperbanyakkan ataupun berlumba-lumba membanyakkan. Membanyakkan harta dan anak. Tadi panggil apa? Takathur. Okay. Jadi dunia ni adalah 5 tempat ini yang ada bagi diri kita. Iaitu pertama, dunia ni tempat permainan. Kenapa kita panggil dunia tempat permainan? Jap. Dah tengok saya tak berkelip, kena tanya. Tempat yang menghiburkan, itu nombor 2. Yang pertama, itu nombor 2. Kalau yang pertama, la'ibun, tempat permainan. Okay, saya tanya, cucu kita kalau pergi playground 1 hari ke? Sekejap je kan? Macam itulah keadaannya. Kita nak biarkan anak cucu kita, tak apalah kau tidur je kat playground tu. Tidur kat situ, tak apa. Dia akan balik juga kan? Dia akan balik. Sebab apa? Bosan. Memanglah seronoknya main sekejap tu kan. Dia sampah, dia excited, dia main kat situ. Dah penat, dia balik. Ini kita panggil sebagai tempat permainan. Dunia begitu. Kita excited tau hidup. Kita suka tau hidup ni. Sebab tu kita adalah orang yang bersemangat untuk buat banyak perkara tentang kehidupan kita. Tapi nanti satu tahap kita penat kan? Kita berhenti kan? Inilah hakikat kehidupan dunia yang sangat memenatkan.
Okay, baik. Yang kedua, menghiburkan. Tadi Cik Ajar dah masuk poin nombor 2, Cik Ajar. Nak explain? Tak nak. Kak Nisa? Tak nak juga. Siapa nak tolong explain? Buat kita happy lagi? Okay. Dunia lah tempat untuk kita ni rasa bahagia, rasa gembira. Tetapi kebahagiaan dan kegembiraan itu adalah sementara. Kan? Dan ia adalah kebahagiaan dan kegembiraan yang kadang-kala melalaikan kita. Sehingga kita lupa tentang akhirat kita. Ini maksud yang kedua. Yang ketiga, perhiasan. Kenapa dunia dipanggil sebagai perhiasan? Liza, silakan. Lamanya fikir. Next, Kak Siti Sujia. Nama penuh Kak Siti Sujia. Belum sebut nama ayahnya. Okay. Kenapa kita kata dunia ni perhiasan? Kita nak yang canggih. Macam tu. Indah. Example. Rumah cantik lagi. Oh, barang kemas. Alamak, terasa aku. Okay, barang kemas. Pakai cantik-cantik. Dia bukan semata-mata tentang apa yang kita pakai Kak Siti, perhiasan ni. Kita nampak gini, Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan dunia ni, dia kosong ke? Tak. Allah ciptakan apa kat atas muka bumi ni? Langit, langit, ada laut kan. Laut tu kita kalau pergi kat laut tengok, tenangnya laut. Sampai ambil gambar kat laut, betul tak? Kemain lagi buat fotografi dekat laut. Kemudian kita duduk-duduk, kita ada pasir. Kemudian pasir tu kita kuis-kuis, tenang kita. Kita nampak pokok yang menghijau, cantik, indah. Ada bunga-bunga kan dekat situ kan. Kalau kita lihat dekat sungai-sungai yang mengalir, Masya Allah, Tabarakallah, tenang kita. Ini semua adalah perhiasan. Tapi perhiasan itu kekal ke tidak? Dunia ini walaupun ia indah, walaupun kita nampak ia dihiasi dengan pelbagai macam perkara yang kita rasa suka, yang kita rasa tak nak tinggalkan. Ini kalau kat Singapura nak cakap tak ada apa sangat lah. Cuba kalau pergi Switzerland kan. Cuba kalau kita, okeylah kurang-kurang pergi Cameron Highland lah cik, senang. Biasa kan, pergi Cameron Highland naik tinggi-tinggi tengok, cantiknya hijau, rasa macam tak nak balik. Macam gitu rasanya. Dunia, kita rasa begitu. Sebab apa? Cantik, indah, sejuk, kita suka. Itu belum pergi snow. Kan? Kalau pergi tengok snow tu, snow, pegang, rasa nak bawa balik Singapore snow tu. Macam itu keadaannya. Kita suka sebab ia mengindahkan. Kita rasa happy, kita rasa tak nak tinggalkan, kita rasa nak duduk situ selama-lamanya. Tetapi ini adalah perhiasan sementara yang Allah hiasi dunia kita. Okey, Allah hiasi dunia kita. Seterusnya, berbangga. Berbangga dengan? Berbangga antara sama kalian. Sekejap. Pangkat, okey. Dengan kelebihan masing-masing. Lagi ada nak jawab di belakang, asyik barisan depan je. Esok, nanti minggu depan, barisan depan semua di belakang. Asyik kita je kena kan, tak nak duduk depan ni. Tiba-tiba kat belakang saya, kenapa kat belakang ada soal? Okey, barisan kedua. Apa dia? Keturunan, al-aulad ni. Harta dan anak. Okey, boleh combinekan tak? Boleh kita gabungkan tak? Boleh kan? 4 dan 5 kita gabungkan. Kita ni dalam hidup, antara kita, kebiasaannya manusia ni, dia hidup di dunia, dia akan berbangga dan berlumba-lumba memperbanyakkan harta dan anak. Harta nak lah, tapi anak tak nak satu kadang. Anak-anak zaman sekarang. Dia akan jadi orang yang berlumba-lumba untuk berbangga dengan hartanya. Harta ni tadi macam Cik Ana kata, pangkat, status kita, kelebihan kita yang kita ada, kita akan jadi orang yang berbangga. Tetapi akhirnya dia akan teorinya sama begini. Dunia dia adalah fana.
Yang kekal nanti apa? Akhirat. Jadi dunia ni semua yang kita nak banggakan, yang kita nak memperbanyakkan ia, semua ini dia akan musnah. Yang kekal nanti ialah akhirat. Tetapi dunia ni penting tak? Sekali lagi saya tanya. Penting. Sebab apa? Kalau kita tak hidup di dunia ini, kita tak akan pergi ke akhirat. Sebab itu kita perlukan dunia. Bila kita di dunia, bermakna kita memiliki peluang untuk dibangkitkan di akhirat dengan keadaan-keadaan yang baik. Sebab itu ketika kita di dunia, kita ingat 5 perkara ini, akhirnya kita akan jadi insan yang berusaha meninggalkan dosa. Okey. Baik, terus kita lihat kepada perenggan yang berikutnya di situ. Okay, walaupun kita ada 5 ciri tadi kan tentang dunia sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam surah Al-Hadid pada ayat yang ke-20. Oh maaf saya belum habis baca ayat tadi. Minta maaf. Ada sikit lagi. Sorry. Pada ayat yang sama Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perumpamaan kepada kita. Ini yang saya kata tadi. Dunia ini adalah fana. Dia akan hancur, dia akan musnah. Sebab itu setelah Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kepada kita dengan 5 perkara itu tadi, Allah berikan perumpamaan tentang dunia ni begini. Allah kata apa di situ? Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama. Allah ingatkan kepada kita dunia ini yang menjadi tempat permainan, yang menjadi tempat melalaikan, yang merupakan perhiasan bagi umat manusia. Dunia yang menjadi tempat kita sering berbangga, nak memperbanyakkan harta, nak menunjuk-nunjuk dengan status kekayaan kita ini semua, ia seperti pokok. Okey? Diberikan perumpamaan kita sebegitu. Allah kata samalah seperti hujan yang menumbuhkan tanaman yang menghijau subur, menjadikan penanamnya suka dan tertarik hati kepada kesuburannya. Kemudian tanaman itu bergerak segar ke suatu masa yang tertentu. Selepas itu engkau melihatnya berubah menjadi kuning, akhirnya ia menjadi hancur dan bersepai. Jadi tumbuh-tumbuhan begitu. Okey. Saya tanya gini. Kita suka kan bunga hidup kan? Cantik kan? Contoh bunga ros kan? Mahal tak bunga ros? Mahal. Satu stok tu berapa? Satu batang tu? Berapa? $1? $3. Oh, boleh jadi $3 yang kita kata. Bunga tu dia cantik. Okay, mahal pula tu. Tapi kalau beli satu je tak cantik kan? Dia mesti beli banyak-banyak kan? Baru cantik kan? Kita bagi dekat mak kita kan? Cantiknya kak. Mak kita kalau nampak suka. Mak kita suka bunga. Tapi bunga tu kekal tak? Namun kecantikannya mengagumkan kan? Mengagumkan. Dunia begitu. Kita kalau nampak dunia ni kita suka, mengagumkan. Kita kalau boleh nak hidup 1000 tahun lagi ayat kita kan. 1000 tahun lagi. Sama sebagaimana bila kita melihat tumbuh-tumbuhan. Ataupun pokok bunga ros itu tadi. Bunga ros itu cantik, indah. Lagi kalau kita hias ia dengan pelbagai macam lagi. Kita tambah lagi pokok lah, daun ke apalah. Nak mengindahkan lagi. Kita tengok cantiknya sayangnya dan ia tak murah. Ia mahal. Tapi semahal-mahal sejambak bunga ros itu, ia tidak kekal. Akhirnya dia layu. Walaupun kita kata tak apa, kita jaga letak dalam pasu, tuang air. Tapi dia tak kekal. Dia akan layu. Ketahanannya tidak lama. Dunia seperti itu. Allah berikan kepada kita.
Pokok, orang yang dia tanam pokok, beza kalau kita beli dia beza rasanya. Kalau kita tanam lagi beza. Bila kita tanam, pokok itu dia tumbuh kan, pokok tumbuh lah, happy kita kan. Lagi kalau kita tanam pokok cili, tiba-tiba cili keluar, oh ya Allah, dia punya gembira, tak sabar-sabar nak masak. Okey, keluar kan, tapi lambat lah kan nak tunggu kan. Namun dalam keadaan kita sabar menanti pokok yang kita tanam itu dia membuah, menghasilkan sesuatu. Bila dah terhasil, bila kita nampak, Masya Allah, kesukaannya kita melihat pokok itu sehingga ia menakjubkan diri kita. Tetapi dia tak lamanya begitu kan. Akhirnya dia berubah menjadi kuning. Seterusnya dia akan hancur. Dan kita kena start balik. Allah Subhanahu Wa Taala sengaja mengingatkan kepada kita tentang hal ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengingatkan kepada kita bahawa akhirat itulah yang kekal dan abadi. Sebab itu pada ayat yang sama Allah Subhanahu Wa Taala berfirman setelah Allah memberitahu kepada kita dengan perumpamaan pokok yang cantik, yang tumbuh kan, yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang begitu indah sehingga mengkagumkan kita, lalu pokok itu pun mati berubah menjadi kuning dan hancur. Allah kata wa fil akhirati azabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Tetapi jangan lupa di akhirat itu ada azab yang pedih dan juga keampunan daripada Allah dan keredaan. Dan Allah ingatkan pada ayat ini di akhirnya Allah kata wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah dunia ini ia merupakan perhiasan yang menipu semata-mata. Dunia ini adalah tempat yang menipu. Tempat yang sebenarnya hanya sekadar tipu helah. Bagi kita ini manusia ataupun bagi kita ni manusia untuk diuji. Adakah kita masih lagi mengingat tentang sesuatu yang lebih kekal daripada dunia? Imam Ibn Kathir rahimahullah pada ayat innamal wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur dijelaskan kepada kita perumpamaan ini menunjukkan bahawa dunia pasti akan lenyap, hancur dan musnah. Tapi kalau kita kata, apa kalau gitu Ustazah, dunia ni memang tak kekal lah. Itu berbaliklah kepada kekuasaan Allah. Namun sebagaimana yang telah Allah Subhanahu Wa Taala firmankan kepada kita, sebagaimana yang Nabi SAW maklumkan kepada kita, dunia ini memang pasti dia akan hancur dan musnah. Lalu Imam Ibn Kathir rahimahullah dia kata begini, sebaliknya negeri akhirat itu adalah pasti dan kekal. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peringatan kepada manusia agar berhati-hati dalam menghadapi dunia. Kerana dunia ini tadi kan, jangan lupa ya 5 perkara tadi, dia adalah tempat permainan, tempat yang melalaikan, tempat yang menjadi perhiasan, tempat yang merupakan kita ni sering berbangga-bangga dan memperbanyakkan harta serta keturunan itu. Maka kita perlu berhati-hati ketika kita menjalani kehidupan kita di dunia. Bukan kita nak kata tak boleh kaya. Bukan kata tak boleh bahagia. Bukan kita tak kata tak boleh nak jadi orang yang hidupnya senang sentiasa. Tetapi dalam keadaan kita mencari kesenangan dunia, kita jangan lupa tentang akhirat yang lebih kekal dan abadi. Kerana ada orang bila dia terlampau sangat dengan dunia ini, akhirnya dia lupa tentang akhirat yang menjadi tempat kembalinya, tempat kekalnya. Akhirat ini dia hanya ada 2 destinasi sahaja ya, syurga dan neraka. Bila kita hidup di atas muka bumi ini, kita hendak destinasi kita ialah syurga. Sebab itu apa pun yang kita buat di atas muka bumi ini ialah tujuan kita ialah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam keadaan kita faham kan dunia ni tempat yang melalaikan, tempat merupakan tempat perhiasan, kita akan berusaha sehabis usaha untuk mencari ataupun untuk mengejar redha Allah sehingga dimasukkan kita ke dalam syurganya. Okey? Baik. Maka sebab itu di sini Imam Ibn Kathir rahimahullah dia kata Allah Subhanahu Wa Taala menganjurkan untuk kita berbuat kebaikan yang akan membawa pahala di negeri akhirat kelak.
Maka kita baca seterusnya ya pada teks kita di situ. Alasannya kenapa kita ini mana tadi? Alasannya kerana meninggalkan dunia adalah satu keutamaan. Sedangkan meninggalkan dosa adalah kewajipan. Kita tak wajib untuk tinggalkan dunia. Sebab saya kata tadi, dunia ini adalah tempat untuk kita menyemai amal pahala kita. Tetapi kalau kita dapat meninggalkan, itu adalah satu keutamaan. Keutamaan maksudnya kita meninggalkan hal-hal yang 5 perkara itu tadi. Bukan meninggalkan dunia secara total bukan itu maksudnya. Tapi meninggalkan perkara-perkara yang melalaikan yang ada di dunia. Perkara yang boleh menjadikan kita hamba Allah yang lupa pada akhirat. Itu adalah sesuatu yang sepatutnya kita tinggalkan. Tetapi yang kalau nak dibandingkan, meninggalkan dosa dengan meninggalkan dunia itu tadi, meninggalkan dosa adalah perkara yang wajib. Okey, meninggalkan dosa adalah perkara yang wajib. Dan dia kata, bagaimana mungkin seorang yang tidak melaksanakan kewajipan diperintahkan untuk mengerjakan keutamaan? Orang yang dia tak buat lagi hal-hal yang wajib, hal yang wajib tadi dia kata meninggalkan dosa kan? Bagaimana pula kita boleh perintahkan dia meninggalkan dunia? Nak mudah faham macam ini muslimah. Saya bagi contoh begini. Okay, kalau cakap-cakap gitu dia tak faham. Kita ambil gini. Solat fardu hukumnya apa? Wajib. Solat tarawih hukumnya sunat. Boleh tak kita solat tarawih tapi tak solat fardu? Kalau ada orang buat macam itu macam mana? Dia solat tarawih sebab semangat kan bulan Ramadan semua orang tarawih kan. Kita pun jadi, oi semua orang tarawih ni yang kena tarawih juga. Dia solat tarawih. Tapi solat 5 waktu tak. Meninggalkan solat fardu hukumnya apa? Dosa. Jadi wajib tak? Wajib tak tinggalkan dosa? Wajib. Maknanya macam ni, kita kalau nampak orang, dia belum lagi solat fardu, takkan kita nak suruh dia buat solat tarawih? Betul tak? Kalau dia belum lagi solat isyak, takkan nak suruh dia buat solat tarawih? Tak apalah nanti isyak, last, kau buat tarawih dulu. Tak kena kan? Pelik kan? Ataupun kita tahu dia memang tak pernah solat. Tak apalah kau tarawih lah dulu. Lepas tu baru kau buat solat fardu. Teorinya salah tu. Macam dunia tadi. Kita suruh orang tinggalkan dunia, lepas tu kau buatlah dosa banyak-banyak. Macam gitu. Boleh, lain kan keadaannya, teorinya salah kan? Sebab apa? Meninggalkan dunia tu bukanlah satu benda yang wajib. Sukatilah orang tu nak tinggalkan dunia ataupun tidak. Macam sukatilah dia nak tarawih ke tidak. Macam itu maksudnya. Sebab itu bukan perkara yang wajib. Kalau dia nak buat tarawih, alhamdulillah. Pahalanya untuk dia, alhamdulillah. Tapi kalau dia tak nak buat, kita nak paksa. Tak boleh. Beza dengan kalau dia tak nak solat fardu. Kan? Kita nak kata, sukatilah kau nak solat subuh, kau tak nak solat subuh, ikutlah. Boleh kata gitu? Tak boleh. Sebab apa? Solat fardu itu wajib. Sama juga kita kata, sukatilah kau nak berzina ke tak nak berzina, ikutlah. Tak boleh kata gitu. Sebab zina ini adalah dosa. Kita kata dosa kena tinggalkan. Wajib tinggalkan. Settle. Begitu keadaannya. Meninggalkan dosa adalah wajib. Tapi meninggalkan dunia, dia tak wajib. Ikut kepada bagaimana tahap keimanan seseorang. So sekarang fokus kita ialah bagaimana kita nak melepaskan dosa daripada diri kita. Nak cerita tentang melepaskan dunia daripada diri kita itu, dia lebih mudah daripada melepaskan dosa. Kita kata kalau nak lepaskan dunia ni, jangan makan banyak pun sama jugalah melepaskan dunia. Kan? Kalau kita pakai baju yang sederhana pun kita kata melepaskan dunia. Kalau kita kalau kita hidup bersederhana, itu adalah melepaskan dunia. Tetapi kalau kita nak kata tentang melepaskan dosa ini, dia bukan perkara yang mudah. Dia perkara yang sukar. Orang marah tak kalau kita kata, pakai tudung ni wajib tau. Asal angguk-angguk. Agak-agak orang marah tak?
Kita kalau cakap tentang dosa, tentang pahala ni, orang marah tau. Sebab itu Imam Ibn Qayyim di perenggan yang berikutnya dia kata gini pada kita. Jika dirasakan sulit bagi anda untuk membuat manusia meninggalkan dosa, maka berusahalah untuk membuat mereka mencintai Allah. Susah kita ni nak buat orang tinggalkan dosa. Kita kalau cakap dia jadi benda yang salah. Kita kalau cakap benda ni dosa, orang kata kau ni judgemental. Kau suka judge orang. Kan? Kita ni kalau kata benda ni jangan buat, orang tak terima. Dia akan jadi isu. Kita jangan lihat jauh-jauh ya muslimah, kita lihat dalam ahli keluarga kita sendiri. Kita jangan lihat anak orang lain, kita lihat masyarakat besar-besar, tak payah, itu tugas saya. Itu tak payah, tak payah lihat tu. Kita orang awam ni lihat dalam keluarga sendiri. Kita dalam keluarga ni susah tak kita ni sekarang ni, mungkin anak kita tak solat, kita nak suruh anak kita solat, senang tak? Susah. Itu susah. Kalau mak kita tak solat, kita nak suruh dia solat, susah ke senang? Lagi susah orang tua. Lagi susah. Betul tak? Orang tua kan? Susah. Bukan perkara yang mudah. Sedangkan kita tahu solat itu adalah perkara yang wajib. Kalau tak buat dosa, kita nak suruh anak kita solat, berbir mulut kita cakap. Solat, dah masuk waktu solat. Nanti dia nak layan Netflix dia kan, nak layan YouTube ke apa, dia nak layan. Nak layan itu, layan ini, akhirnya habis waktu tu. Kita diam tengok dia. Kita nak marah boleh? Boleh. Tapi kalau marah ni jadi apa? Merajuk, gaduh, oh mak tak memahami, macam-macam isunya. Kan? Mak tak memahami, tak understanding, kan? Outdated sekali kena. Outdated, kan? Tak updated, macam-macam. Susah kan? Susah. Perkaranya bukan mudah. Kita kalau dalam keluarga sendiri, kita nak cakap, kita duduk-duduk dalam keluarga ni kan, kita nak, kalau keluarga kita ni dah mengumpat, kita boleh cakap, jangan mengumpat. Senang macam ni, masa jalan-jalan hari raya, kita duduk satu meja ni tau. Dia cerita hal itu kan. Kita ni kat tengah-tengah kita, dosa jangan mengumpat. Agak-agak orang suka tak? Spoil mood adik ni. Sepanjang jalan orang akan masam muka dengan kita. Bukan benda yang mudah kita nak tegur orang. Kita nak cakap ini dosa kena tinggalkan. Bukan perkara yang mudah. Kan orang dah happy-happy jalan makan kuih raya. Lepas tu cakap, kau tahu dia tu memang dah 5 tahun tak datang raya rumah aku. Asyik kita yang datang raya rumah dia teruk perangai. Padahal dia adik kita. Tak tahulah apa nak jadi. Keluar cerita. Luar dalam keluar cerita. Kita nak kata sekarang ni kita kat tengah-tengah ni. Dah lama jangan cakap dosa. Terkeluar kuih raya daripada mulut tu. Terkeluar kuih raya daripada mulut dia tu kan. Tersembur air. Yelah dosa, hati aku kau tahu. Gitu keadaannya. Kau tahu perasaan aku. Ada ke satu adik buat kakak macam gini? Susah kita. Sepanjang jalan tu nanti, keluarga kita, dia akan bermasam muka. Semua dah spoil mood, dah tak boleh dah. Perasaannya dah tak tahu dah nak bawa macam mana. Bukan perkara yang mudah, kita nak beritahu kepada orang ini perkara dosa, tinggalkan. Bukan perkara yang mudah. Kalau kita dalam ahli keluarga dia begitu ya, apatah lagi kalau kita dengan masyarakat awam. Betul tak? Dia bukan mudah kita nak cakap dengan orang kan, tak boleh pakai tudung macam ini. Kita salah tau. Kita salah. Bukan mudah kita nak cakap dengan muslimah-muslimah ni kan, cik tak boleh cukur kening. Bukan mudah nak cakap macam itu. Cik tak boleh gini kan, tak boleh pakai tudung, nampak anting-anting. Bukan mudah saya nak kata gitu. Kita nak tegur, bukan mudah kita nak tegur muslimah-muslimah ni, okay, jangan pakai tudung singkat-singkat. Jangan pakai tudung lilit leher, nampak leher tu kan. Sama nak terbelit dah tengok tu, kalau gantung tak tahu apa jadi. Ketawa pula. Kan dia belit-belitkan dia tengok, ini belit tudung ke apa ni? Bukan mudah kita ni nak tegur muslimah ni. Orang salahkan kita. Nanti orang kata, dah bagus orang pakai tudung, Ustazah. Betul lah, dah bagus orang pakai tudung. Alhamdulillah.
Dah bagus orang pakai tudung, dah bagus dah Alhamdulillah menutup aurat. Cuma apa pun kita buat dalam amal ibadah, okey kita letak macam ni, saya ambil contoh. Kita boleh tak kata dah bagus tu saya solat. Sukatilah saya nak solat 1 rakaat ke 2 rakaat. Boleh. Itu kita faham kan? Part ni kita faham. Tapi part tudung kita tak faham. Nampak tak? Kita boleh faham kan? Macam ni, dah bagus lah aku nak pergi umrah. Sukatilah aku nak buat tawaf berapa kali? 2 kali ke 3 kali ke? Boleh gitu? Tak boleh. Kita kena buat amal ibadah dengan sebaik-baiknya, dengan sempurna. Kita belajar, sanggup pergi kos setiap minggu kan? Oi, lagi sebulan nak pergi umrah. Travel agent, buat kos umrah. Minggu-minggu duduk sebab apa? Takut kita. Ibadah kita tak diterima oleh Allah. Satu lagi takut sebab mahal pergi umrah. Sia-sia macam tu kan. Sia-sia takut macam itu. Tapi sekarang kita faham pada pemikiran kita, saya nak buat satu amal ibadah yang menjadi amalan yang diterima oleh Allah itu, kita nak buat dengan terbaik yang sesempurna mungkin. Jadi kita tak boleh kata yang penting dah bagus tu saya solat, dah bagus tu saya pergi umrah, dah bagus tu saya gitu, dah bagus tu. Kita tak boleh kata begitu. Sama perihalnya dengan tudung ya. Sama perihalnya dengan tudung. Jadi kalau kita pakai tudung awal-awal tu, kalau saya kata mungkin nak pakai serkup je okey lah. Sebab awal-awal kan kita tak boleh kata takkan awal-awal nak pakai tudung tu pakai tudung macam Ustazah Sakinah. Itu tak kena tu, itu something wrong. Yes. Itu macam kita tengok very weird, something wrong. Kan? Dia mesti bertahap-tahap. Apa pun kita nak buat, dia mesti bertahap-tahap. Contoh mungkin ada orang, kita balik pada solat tadi kan, ada orang dia tak pernah solat. Okey, dia nak praktis solatnya. Tak apalah, kita kata mula zuhur dulu, praktis. Mungkin asar dia tak nak buat. Okeylah tak apa. Tapi tak boleh dibiarkan begitu kan? Dia kena terus berterusan. Supaya ia menjadi amal yang sempurna. Jadi kalau kita pakai tudung, asalnya mungkin dulu masa kita mula-mula nak berhijrah, kita pakai tudung, tudungnya mungkin tak berapa, itulah, tak apa, Alhamdulillah, yang penting pakai. Okay, nak belit macam mana belit lah, yang boleh pakai. Tapi kita belajar bagaimana cara kita memakai tudung yang betul, bagaimana kita menutup aurat yang betul. Kan? Kalau anak kecil tak jadi masalah ya. Kalau anak kita yang kecil umur 3, 4, 5 tahun, kita nak pakaikan dia belit macam mana belit lah, tak apa. Itu pula jangan kita tiba-tiba asal pakai tudung belit-belit ni tak tutup aurat dengan betul. Tak payahlah cik budak kecil. Kadang-kadang salah pula kita, yang tua tak nak tegur, yang kecil pula kita tegur. Mak dia dengar. Mak dia dengar kan, suka hati akulah nak belit anak tudung aku macam mana kan. Kadang-kadang anak kita pakai tudung pun menjadi percakapan orang. Kalau orangnya masih lagi kan, masih lagi dalam tahap nak berlatih pakai tudung, tak apa. Cuma kita ni sekarang ni, kita yang dah ada ilmu, kita yang kita kata kita dah lama pakai tudung, kita yang dah lama ni menjadikan tudung ini sebagai amal ibadah kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tudung ini ibadah ya, bukan fashion. Ingat tu. Okay, saya tahu kadang-kadang saya cakap ni tegas dan kasar, tapi sebab penting juga nak cakap. Tudung ini ibadah. Sebab apa kita pakai dapat pahala. Kita tinggalkan dapat dosa. Amal ibadah kita. Sebab itu bila kita buat dengan sebaik mungkin kita dapat pahala dengan terbaik. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ia bukan mudah. Kita yang pakai tudung ni pun bukan mudah. Nak kekalkan tudung kita yang kita kata syar'i. Kata syariah compliance sekarang guna perkataan tu kan. Ada tudung syar'i lah, tudung tak syar'i lah. Tak apalah. Terpulanglah. Okey, bagaimana cara kita ni nak menutup aurat kita? Yang penting ia menutup aurat dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Dia tak semestinya pakai tudung besarnya macam saya ya. Ni pakai macam Cik Ajan dia cantik lah Alhamdulillah. Semua yang duduk depan saya ni ke sebab tutup aurat betul duduk depan saya. Macam gini okey je. Tak semestinya mesti pakai tudung besar macam ni. Tak semestinya. Tapi yang penting dia tutup dengan sebaik-baiknya. Telinga ni aurat kena ingat. Dah alang-alang cakap pasal aurat, cakap terus lagi. Nanti kan separuh jalan. Telinga ni aurat tutup. Tak boleh nampak, kuping tu tak boleh nampak. Kena ingat tu. Okay? Jangan ada keinginan nak nampakkan anting-anting keletang, tak apalah. Nak keletang kat dapur je sudah.
Okay, kalau anting-anting ni simpan dalam kalung kita, ni perhiasan yang tidak dibenarkan untuk diperlihatkan. Jadi kita simpan dia. Okay, dada, bahagian belakang, leher ni semua yang diperintahkan untuk kita cover. Jadi tutup. Jangan kita perlihatkan. Tahan. Sebab ini dunia. Balik pada topik kita. Ini dunia. Keinginan kita nak bercantik-cantik ini dunia. Kita nak kepuasan tadi kan. Tak apalah, saya nak kepuasan cantik. Macam tu kan. Nak kepuasan cantik tu kan. Tapi ini dunia. Allah berikan kepada kita orang perempuan, kau nak cantik-cantik sebab itu fitrah. Tetapi dia ada batas. So kita ikut batas itu. Bila Allah dah tetapkan begitu, begitulah keadaannya. Jangan melampaui batas. Yang menjadikan kita salah ketika kita hidup di dunia ini, kita melampaui batas. Allah tak kata, maaf gini, Nabi dalam hadis-hadis Nabi tak kata mesti pakai hitam. Nabi tak kata gitu. Nabi tak kata mesti pakai tudung labuh, selabuh-labuhnya. Tak gitu. Tapi yang Nabi berikan dalam kebanyakan hadis baginda ialah ciri-ciri pemakaian yang betul. Okey? Ciri pemakaian yang menutup aurat yang betul. Nabi tak kata mesti pakai ni, tak boleh pakai tu, tak boleh. Tak. Yang Nabi kata ialah pakaian itu dia mesti tak jarang. Kan? Pakaian ni mesti tak menampakkan bentuk tubuh badan kita. Yang menutup dada. Okay? Yang menutup perhiasan kita, itu telinga kita, leher dan sebagainya. Dia begitu. Tidak menyerupai lelaki. Begitu keadaannya. Ciri-cirinya ada dalam agama. Tapi tak menentukan mesti pakai jubah. Maknanya kita nak pakai baju kurung boleh kan? Boleh sahaja. Dipersilakan. Nak pakai baju Punjabi boleh? Pakai sari boleh? Tahu pula orang tanya serius ni. Kainnya boleh lah kan? Kainnya boleh. Banyak orang buat sari. Kain jubah tu jadi sari, tahu tak? Kalau sari yang betul-betul tu memang tak boleh lah kan? Sebab nanti seksi. Apa dia? Nampak perut Ke nak pakai baju dalam? Boleh juga. Cik Ana kata boleh juga. Nampak pinggul betul. Nampak pinggul. Okey, ada orang kata, tak apa, tak nampak kulit. Dia bukan pasal tak nampak kulit yang muslimah. Sebab tu saya kata gini, kita kadang-kadang ada pakaian yang dia nude colour, yang dia menyerupai kulit kita. Sampai yang kita nampak, dia tu berpakaian tapi bertelanjang. Ini apa yang Nabi SAW ada menyebutkan. Akan sampai satu masa Nabi kata, yang mana aku tak pernah lihat. Antaranya ialah Nabi kata wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Kita kata okeylah saya pakai seluar kan, seluar panjang. Tapi kena, inilah warnanya kena hati-hati. Jangan sampai menyamai warna kulit kita sampai kan bila jalan macam nampak kakinya yang berjalan. Lepas tu bila orang tegur nanti marah, kau pakai seluar ke tak pakai seluar? Aku pakai seluar lah, mata kau letak mana? Kita marahkan orang itu. Tapi bagaimana pemilihan pakaian yang kita letakkan pada diri kita? Kita sendiri yang mengundang fitnah, lalu kita marah pada orang. Bila orang lain menegur kan? Jadi sebab itu apa pun kita nak buat dalam agama ini yang mendatangkan pahala daripada Allah, buatlah sebaik mungkin. Buatlah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan juga Nabi SAW. Terutamanya kita wanita ni tentang pemakaian tu. Okay, sebab ini adalah berkaitan dengan dunia kita. Kita melalui dunia ini ada adab, ada batasnya. Jadi kita sebagai wanita, adab dan batasnya ialah menutup aurat. Bila kita menutup aurat, tutup aurat dengan sebaik-baiknya mengikut kepada sebagaimana yang disyariatkan. Ia bukan mengikut sebagaimana trend dan juga fashion. Mungkin bolehlah kata sekarang nak ikut trend, ikutlah. Tapi trend tu bagaimana? Adakah trendnya adalah trend yang betul-betul menepati syariat ataupun tidak? Kalau okey, trend itu menutup aurat, dipersilakan. Saya tak kisah. Ada orang ni nak pakai, orang kata tiba-tiba sampai satu trend nak pakai French hijab. Tu French hijab macam mana? Yang daripada tudung sampai ke baju dia straight tu kan? Sampai orang mesej saya, boleh tak nak pakai macam ini? Boleh tak Ustazah kalau saya nak pakai macam ini? Pakailah. Dia macam inilah, apa pun nak pakai fikir, adakah ia menepati ciri itu tadi?
Kalau menepati, alhamdulillah, boleh saja. Kita memanglah, mungkin kat Singapura baru-baru, saya pergi Paris, berapa ramai saya nampak muslimah-muslimah Paris pakai macam itu kan. Yang menutup aurat lebih baik daripada kita, Masya Allah Tabarakallah. Maaf ya, saya kata lebih baik daripada kita. Masya Allah Tabarakallah. Mereka duduk di negara sama macam kita, kan? Bukan majoriti Muslim, tetapi Muslimnya Masya Allah. Sangat kuat dalam menjaga aurat. Sangat-sangat. Kita nampak wanita muslimahnya Masya Allah Tabarakallah. Mereka ni pakai tudung dalam keadaan yang sempurna. Walaupun kadang-kadang ada banyak sangat isu di sana tentang pemakaian tudung. Kita ni, kita rasa bagi saya, bila kita dekat Singapura ni, tak ada halangan pun untuk kita pakai tudung. Kita pergi NTUC tak ada orang pun suruh kita buka tudung kita. Betul tak? Kita naik SBS bus, ada tak apek bus kata, you hijab take off your hijab. Ada tak? Tak ada. Berani dia buat gitu. Berani dia buat gitu. Silap-silap, hilang pekerjaan dia. Tak berani. Sebab apa? Alhamdulillah. Kita diberikan dengan peluang untuk tutup aurat dengan sebaik-baiknya. Okay? Jangan kita mengambil sambil lewa apa yang telah diberikan kepada kita. Okay, sebab tu perkaranya sukar untuk kita buat. Perkaranya susah untuk kita lakukan. Jadi kan, kalau kita rasa susah, untuk buat orang lain meninggalkan dosa, maka berusahalah untuk membuat mereka mencintai Allah. Yakni dengan mengingatkan mereka terhadap semua nikmat, anugerah, kebaikan dan sifat kesempurnaan dan keagungannya. Maka di sini Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah dia ingatkan kepada kita, kalau kita ni jadi orang yang mungkin kita susah nak ajak anak kita agar tinggalkan maksiat, kita ambil satu lagi kaedah yang lain. Iaitu kita usaha buat mereka ini cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana diterangkan kepada kita di situ? Dengan kita mengingatkan kepada anak kita, mungkin pasangan kita, kawan-kawan kita yang ada di sekitar kita tentang nikmat, anugerah, kebaikan dan sifat kesempurnaan dan keagungannya. Kita ingatkan kepada mereka, Allah ni sayang dengan kita. Ingat macam tu lah. Kan mungkin kita ni ada kawan kita yang tak solat. Okey, jangan pergi kawan lah, jauh sangat kan. Susah kalau kawan ni. Kita fikirlah mungkin ada anak kita ni yang tak solat. Dia kata, Allah ni sayang dengan kakak. Kan? Apa bukti Allah sayang kakak? Allah bagikan kecantikan. Allah berikan kepada kita dengan kemewahan. Ini semua tanda kasih sayang Allah kepada kita. Bila Allah Subhanahu Wa Taala sayang kita, maka sebab itu tugas kita ialah untuk taat kepada Allah. Ada begitu keadaannya. Kita kalau tahu kawan kita sayang kita, kita buat apa? Buat bodoh. Buat bodoh lah Ustazah, yang sayang dia bukan saya. Macam itu Yang sayang dia, siapa suruh dia sayang saya? Saya tak sayang dia pun. Pandai sayang kita. Macam itu keadaannya. Taklah, kita kalau kawan kita baik kan, baik sangat dengan kita, susah senang bersama dengan kita, apa-apa semua dengan kita. Dia tak berkira dengan kita, sayang tak? Adakah kita ni nak jadi orang yang buat jahat pada dia? Tak, dia automatically begitu. Saya nak beritahu begini, orang yang sayang pada kita tu kan, Allah lebih-lebih lagi sayang pada hamba-Nya. Dan kita sebenarnya sangat terhutang budi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tugas kita sebagai hamba yang Allah berikan kepada kita dengan pelbagai macam nikmat itu tadi. Kita kata ginilah, kita buat jahat, Allah masih lagi berikan kepada kita dengan penglihatan. Mungkin kita kata, kita ngumpatlah orang tu luar dalam kan, semua kita ngumpat bertahun-tahun, tapi Allah tak pernah jadikan kita bisu. Bukankah bercakapnya nikmat Allah? Allah tak tarik nikmat itu. Kenapa? Bukti rahmahnya Allah kepada hamba-Nya. Allah nak suruh kita bertaubat kepada Dia. Kembali kepada Dia. Allah tak kata macam ni, tak tahu baca Quran kan, aku peting kau. Ada macam tu? Tak. Sedangkan Allah nak buat boleh saja tahu. Tak pandai baca Quran, semua orang kena petik. Kita yang nampak, takut je dia terus baca Quran. Gitu sekali, tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak buat sedemikian. Kerana apa? Rahmah dan kasih sayang Allah kepada hamba-Nya.
Kita nampak sekarang tau. Allah tu sayang sangat pada kita. Nikmatnya yang mencurah-curah pada diri kita. Daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki. Allah bagikan kepada kita dengan kepala. Kepala ni ada rambut kan, kita tak botak. Betul tak? Allah berikan kepada kita dengan rambut walaupun kita ada uban. Tapi masih lagi ada rambut. Betul tak? Maknanya nikmat Allah beri pada diri kita. Ada orang tak suka dia rambut, tak apalah. Suka kiri lah. Okay. Mungkin dia prefer kan style botak ke, tak apa. Yang terasa pula orang tak ada rambut. Okay, tak apa. Tapi wanita tak boleh ya. Kena ingat ya. Wanita tak boleh botak. Melainkan dia sakit. Ada larangannya daripada Nabi SAW. Menyerupai orang lelaki. Yang wanita ni ada rambut, kekalkan rambut itu. Melainkan kalau kita sakit dan sebagainya. Yang kena cukur dan sebagainya. Sebab kita ni tak boleh cukur. Sebab tu bila kita buat umrah, kita botak rambut ke tak? Tak, jangan tiba-tiba sampai sana kan. Suka hati saya lah. Habis orang lelaki je boleh botak. Saya pun nak botak juga. Allahu Akbar. Kadang-kadang orang perempuan ni leceh juga. Semua yang orang lelaki buat je nak buat. Aku tak tahulah apa. Lelaki botak pun nak botak juga. Apa hal kau? Kenapa orang lelaki boleh botak? Kita orang perempuan tak boleh botak. Apasal? Bias. Agama ni bias. Tak, bukan gitu. Kita nampak Islam banyak hikmahnya. Kan sebab tak bolehlah sama. Lelaki lain, wanita lain. Lelaki pergi umrah, bila dia habis umrahnya, dia botak kepala dia. Kita orang perempuan pergi umrah, kita buat apa? Kita gunting saja kan hujung rambut kita. Cukup, dah sudah. Sempurna umrahnya. Beza. Jadi tak bolehlah kita tiba-tiba nak menyerupai lelaki itu tadi. Keadaannya beza. Maka di sini kita nampak, bila seseorang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada dia dengan nikmat yang sangat banyak, maka tugas kita bila diberikan nikmat itu ialah taat kepada Allah. Itu yang datangnya kita pun melaksanakan solat. Kita buat perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, kewajipan-kewajipan yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Kita tinggalkan larangan Allah, begitu keadaannya. Jadi kalau orang dia mencintai Allah, kita lihat di perenggan yang berikutnya. Jika hati manusia telah mencintai Allah, nescaya dia akan mudah meninggalkan dosa dan kebiasaan berbuat dosa, serta melepaskan diri dari jerat perangkapnya. Jadi kalau kita dalam hidup ini, kita jadi seorang muslimah yang jiwanya penuh dengan kecintaan kepada Allah, itulah yang akan menjadikan kita seorang muslimah yang nak taat kepada Allah. Kalau dia kata, oh saya cinta Allah, saya sayang Allah. Tapi kalau dia meninggalkan perintah Allah, itu belum cinta ya. Itu belum lagi kita kata kecintaan. Dia macam gini, kita kalau sayang mak kita, biasanya kita akan tunaikan semua hajat dia, betul tak? Walaupun dia nak gelang 916 lah sampai sini. Biasanya kita kesian mak kan. Kenapa kita ada rasa kesian tu? Kenapa kita rasa macam, kerana apa? Sayang kita pada mak kita tu. Sebab sanggup kita kumpul duit, tak apalah nanti mak birthday kita belikan. Nanti kita belikan. Sebab kita cinta kepada dia. Kita sayang pada mak kita. Sama juga ibu-ibu, kita dengan anak kita. Anak kita, dia nak makan apa, sanggupkan kita masak. Walaupun kita bebel-bebel mulut ni kan, tu dah kenapa tekak kau tiba-tiba pula nak makan asam pedas. Asam pedas Melaka pula tu. Asam pedas Singapura tak boleh. Tiba-tiba nak makan asam pedas Melaka. Mak, inginlah nak makan asam pedas Melaka. Yang macam kita makan dekat Melaka mak hari tu mak. Kakak nak sebiji macam tu. Mak kita sanggup tau. Kenapa dia sanggup? Sebab dia sayang pada kita. Kesanggupan itu hadir untuk kita melaksanakan sesuatu. Kenapa? Kerana kita cinta, kerana kita sayang. Jadi, kalau kita cinta kepada Allah, kita kata, saya cinta kepada Allah. Saya nak jadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu jadi orang yang sanggup mengorbankan apa sahaja kerana Allah. Dia begitu teorinya. Sebab itu kita sanggup solat 5 waktu walaupun kadang-kadang leceh. Kan Cik Ana, leceh kan? Kalau pakai tudung macam Cik Ana, okey. Kalau pakai tudung macam Ustazah, leceh. Tapi kenapa kita sanggup mengorbankan makeup kita lah, saya katakan. Nak makeup kau berjam-jam. Nak keluarnya lepas zuhur tapi pukul 9 dah duduk depan cermin.
make up ni. Pukul 9, ada orang je begitu, ada muslimah je begitu. Lepas Zohor tu nak solat, nak hapus make up tu, sayang kita. Tapi kenapa ada orang dia sanggup hapuskan make up dia? Kerana sayangnya kepada Allah, dia perlu taat kepada Allah, solat kita. Contoh, nak pakai tudung bukan senang, lagi-lagi tudung dah berbelit sana, berbelit sini, dah fashion sana nak letak bunga, sini belit. Lagi kalau orang pakai tudung berlayer-layer kan, ni colour hijau kat dalam, luar colour putih pula. Kalau 3 layer letak kuning, itu dah macam flag Kedah. Ke nak buat flag Singapore boleh juga kan, merah putih, dia nak buat gitu. Itu kalau nak buka muslimah seksa, nak pakai balik lagi seksa. Tapi kenapa ada orang dia sanggup buka tudung dia balik, ambil wuduk, hapuskan makeup dia? Kerana Allah. Kerana cinta dia kepada Allah, taatnya kepada Allah. Ya, begitu situasi kita ni sebagai seorang muslimah. Cinta kita terhadap dunia, ataupun keinginan kita hidup di atas muka bumi ini, dia boleh kita, bukan kata kita buang ya, dia boleh kita tepis sedikit supaya ia tak menjadi cinta yang menyeluruh apabila kita jadi seorang yang cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena hati-hati ya. Nabi pernah ingatkan kepada kita, pada satu masa dalam hati kita ini Allah Subhanahu Wa Taala akan campakkan dengan penyakit. La yaqzifanna Allahu fi qulubikumul wahnu. Allah Subhanahu Wa Taala akan mencampakkan penyakit dalam hati kita ini. Penyakitnya nama wahan. Di kalangan para sahabat, mereka tanya kepada Nabi SAW. Hadis ni riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Mereka tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah itu penyakit wahan? Nabi kata kepada mereka, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalau kita ni jadi orang yang cinta kepada dunia dan kita takut dengan kematian, itulah tanda hati kita dimasuki dengan penyakit al-wahnu. Okay, al-wahnu ejennya macam ini ya. Apa dia? Ada dua tadi. Satu, cinta dunia. Takut mati. Dua perkara ini. Orang yang cinta dunia, dia tak kisah dengan akhirat. Dia dah tak kisah tentang apa yang nak jadi dengan akhirat dia. Kerana dia akan berusaha sehabis usaha untuk dunia dia 24 jam dengan meninggalkan solat, dengan menjadi orang yang tak kisah makan rasuah, jadi orang yang tak kisah tentang ibu bapanya, tak kisahlah kalau dia jadi orang yang mengkhianati, yang penting aku puas hati. Ni orang yang cinta dunia. Dia dah tak fikir dah tentang akhiratnya. Sebab kalau kita jadi orang yang fikir tentang akhirat, kita kalau nak dengki dengan orang lain, kita takut tau. Kita akan fikir, nanti kalau aku ke akhirat, habis aku ni. Kita akan fikir begitu kan? Contoh, kalau kita jadi orang yang fikir dengan akhirat, kita banyak kerja ni, sibuk sangat ni, masuk waktu. Kita solat. Kenapa kita solat? Sebab apa? Kita takut nanti dekat akhirat, nanti kalau kita tinggalkan solat, habis kita ni. Ia adalah amalan yang pertama yang akan Allah Subhanahu Wa Taala hitung. Tiba-tiba pula kita tidak ada pahala pada solat itu. Selamatlah. Sebab apa? Kita fikir tentang akhirat. Orang yang memikirkan tentang akhirat, dunia tu bagi dia biasa-biasa sahaja. Kalaupun dia nak menjadi orang yang berjaya di dunia itu, dia akan terus-terusan ingat bahawa dunia ini adalah tempat persinggahan yang dia akan tinggalkan, akhirnya dia akan kembali kepada akhirat. Sama juga, kalau orang dia ni takut mati, dia akan rasa hidup dekat dunia ini adalah selama-lamanya. Dia dah tak fikir dah dosa, pahala.
kita mudah ginilah. Kadang-kadang akhirat ni, bukan nak kata ginilah, akhirat ni datang kemudiannya sebab apa? Kita hidup macam ni. Kita ada dunia, tengah-tengah ni kita ada alam barzah kan? Kita akan melalui alam barzah terlebih dahulu, baru kita akan pergi kepada akhirat. Alam barzah ni pun cukup lama. Yang paling singkat hidup kita dekat sini. Paling singkat. 40 tahun hidup yang paling singkat. Ada orang 20 tahun dah meninggal dunia. Betul tak? Ada orang belasan tahun, 14, 15. Ada baby lagi dah meninggal dunia. Tapi itu tak jadi masalah lah kalau dia meninggal baby kan. Sebab apa? Dia bukan orang yang dipertanggungjawabkan lagi. Tapi yang menjadi masalah, cuba bayangkan kalau kita meninggal usia 30-an, 40-an, 50-an, 60-an, 70-an semua ni kan. Kita fikir apa yang kita nak bawa dalam perjalanan yang begitu panjang ini. Orang yang cinta dunia, dia tak fikir tentang alam barzakh dan akhirat. Orang yang takut mati ni, jangan takut, jangan fikir pasal mati lah, selisih malaikat 44 kau ni. Kan? Takut sangat mati kan? Dia cakap, kau tak boleh tahu nanti kalau jatuh ke apa. Tak payah fikir pasal mati, selisih. Jangan fikir-fikir semua, aku tak suka. Jangan cakap pasal mati. Tapi sebenarnya mati itu dia menghidupkan hati kita kan? Bila kita banyak fikir tentang mati ni, hati kita akan hidup. Sebab apa? Kita akan fikir tentang Allah Subhanahu Wa Taala, ingat nak beramal ibadah, ingat nak beramal soleh, ingat nak buat baik pada orang lain. Tapi kalau orang yang takut mati ni, dia tak fikir tentang nak beramal ibadah. Sebab apa? Kenapa nak fikir tentang mati? Nak hidup kat dunia ni, hiduplah sepuas-puasnya. Nak minum apa, minumlah. Nak minum apa, minum. Okay. Nak minum apa, minumlah. Kan? Kau nak pergi mana, kau pergilah. Tak payah fikir-fikir semua ni. Sebab apa? Orang yang begini, dia rasa dia macam takkan mati. Tapi kita sebagai orang yang beriman, kita tahu fasa kehidupan kita ni dia ada masa. Okey? Alam barzah ni lama sangat. Ni belum lagi masuk akhirat. Sekarang, kita yang masih hidup di dunia ini, yang merupakan tempat permainan, hiburan yang melalaikan, perhiasan, tempat kita saling berbangga dan berlumba antara satu sama lain. Siapa yang lebih kaya, siapa yang lagi bagus, siapa yang lagi banyak anak. Kan orang suka banyak anak. Anak kau berapa? Satu je anak kau. Ada orang macam itu. Kenapa tak anak 2 ke 3 ke 4 ke? Ada anak banyak-banyak ni bagus. Tapi maaf cakap lah anak ramai-ramai pun belum tentu satu jaga mak. Maaf cakap macam itu kan, susah. Tapi yang kita sekarang ni, kalau kita hidup dalam keadaan yang begitu, tak habis-habis kita ni hidup ni kan, nak berbangga, nak berlumba-lumba dengan harta dunia, dengan anak ni semua, dengan apa yang ada di sekitar kita, kita akan menyesal di kemudian hari. Kerana Allah ingatkan kepada kita, berapa ramai orang yang berada di sini, mereka nak naik kembali di dunia. Tujuannya apa? Untuk beramal soleh dengan sebanyak-banyaknya. Bila kita mati nanti baru kita sedar amal soleh itu adalah yang menyelamatkan kita daripada segala-gala kegelisahan, ketakutan yang ada di alam barzah dan akhirat. Tetapi jangan sampai kita orang kata nasi dah menjadi bubur. Hari ini kita belajar dunia yang menjadi tempat yang kelima-lima ini adalah untuk kita beramal soleh. Dalam keadaan yang sedemikian, orang yang kalaulah dia kata dia hubbud dunia tadi, cinta kepada dunia, dia perlu kawal kecintaan dia. Menjadikan dunia sebagai tempat yang betul-betul dapat membawa kebahagiaan kehidupan di alam barzakh dan akhirat. Sebab itu saya nak tutup pengajian kita pada pagi ini dengan doa yang biasa Nabi SAW ajar kepada kita. Doanya famous, kalau tak hafal saya tak tahu nak kata bagaimana. Antara doa Anas radhiyallahu an dalam hadis-hadis yang sahih, antaranya hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Antara doa dia kata yang banyak dibaca oleh Nabi SAW, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nabi doa untuk dua-dua kan, dunia dan akhirat yang kita nampak di situ. Nabi kata apa? Berikan kepada kami Rabbana atina fid dunya hasanah. Okey, tak apa, sekejap sini. Rabbana atina fid dunya hasanah.
Ya Allah, ya Tuhan kami, kau berikanlah kepada kami dengan kebaikan di mana di dunia. Jika dunia ini tempat yang sangat buruk, Nabi tak doa macam tu. Nampak tak? Kerana apa? Bila kita nakkan kebaikan di dunia, bermakna kebaikan amal soleh yang dapat kita lakukan. Kemudian setelah Nabi kata Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan yang baiknya juga di akhirat. Dunianya baik, akhiratnya akan turut baik. Ya begitu situasi kita ni sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Bila kita baik di dunia, maka akan baiklah akhirat kita. Tapi kalau kita nak buat perkara yang tak baik di atas muka bumi ini, kan, banyak melakukan dosa, buat perkara-perkara yang jahat, akhirat kita akan turut sama sebagaimana kehidupan dunia kita. Jadi kita minta kepada Allah tadi dalam doa itu, waqina azabannar. Ya Allah, kau lindungilah kami, peliharalah kami daripada azab api neraka. Ini juga doa yang Nabi SAW ajarkan kepada seorang sahabat yang dia sakit. Anas radhiyallahu an, dia pernah ceritakan pada satu hari Nabi SAW mengunjungi seorang sahabat yang sakit kuat. Saya yakin saya pernah ceritakan hadis ini di sini, tapi tak tahu ingat lagi ke tidak. Tantah tahun lepas saya cerita. Sahabat ini dia sakit kuat. Bila Nabi SAW jumpa dia, Nabi lihat keadaan dia, badan dia kurus sangat. Yang mana Anas kata kurusnya seperti badan seekor burung. Derita, sangat derita. Lalu Nabi SAW tanya kepada lelaki ini, adakah engkau pernah berdoa kepada Allah dengan sesuatu? Ada tak mungkin kau salah doa ke? Sebab situasinya sangat pelik. Keadaan sakitnya sangat pelik. Lelaki ini kata apa kepada Nabi? Aku berdoa kepada Allah, ya Allah, azab-azab yang kau nak timpakan aku di akhirat kelak, kau pindahkanlah semasa aku hidup di dunia ini. Dia kata gitu kepada Nabi SAW. Nabi kata apa? Subhanallah, kau takkan mampu untuk menanggung azab akhirat. Sebab tu jadi macam itu. Nabi kata kepada dia, bukankah lebih baik engkau berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu adalah doa yang terbaik. Mungkin bagi lelaki itu, kalaulah semua azab dekat akhirat dah ditimpakan di dunia, nanti dekat akhirat saya settle. Mungkin dia fikir macam itu kan? Tapi badan kita tak boleh menanggung azab akhirat. Azab seksa yang telah Allah peruntukkan di akhirat. Kerana ia sangat-sangat dahsyat. Kita tak mungkin mampu untuk tanggung. Sebab tu begitu jadi keadaan lelaki tersebut. Jadi Nabi ajarkan kepada dia dengan doa ini. Kita minta kebaikan kita di dunia. Kita baik di dunia dan kita nak baik juga di akhirat kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan sebaik-baik ganjarannya, iaitu syurganya. Dan Anas kata apa? Nabi SAW pun mendoakan lelaki ini, akhirnya lelaki itu sembuh. Yang penting sekarang, kita nak jadi seorang muslimah yang memiliki jiwa dan hati yang baik semasa hayat kita. Jiwa dan hati yang baik ini, ianya akan menjadikan kita seorang muslimah yang memiliki perilaku yang baik dengan sesiapa sahaja. Kita tak ada rasa nanti nak kecilkan orang lain, kan? Kita tak ada rasa nanti nak dengki, nak ambil hak milik orang lain. Kita tak ada rasa semua itu. Kerana apa? Hati kita dah cukup baik. Alhamdulillah. Sebab itu penting. Hati yang baik ini tempat letaknya keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang mantap keimanannya, baik hatinya, maka insya-Allah akan baiklah keseluruhan jasadnya. Sampailah dia masuk ke alam barzakh sehingga dibangkitkan di hari kiamat kelak, masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala.
Okey muslimah, terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan, kekuatan, kelapangan masa untuk terus-terusan menuntut ilmu Allah dan beramal soleh. Saya ada permintaannya di sini untuk membacakan doa kepada teman kita yang merupakan antara jemaah kita di sini. Dia dimasukkan ke hospital ya, pada hari ini tak silap saya, dan diminta oleh pasangannya, suaminya, agar kita sama-sama sebagai jemaah, sebagai teman kita yang sentiasa duduk bersama-sama dengan kita di sini agar dapat membacakan Al-Fatihah bagi kesihatan beliau. Saya tak tahu jemaah semua kenal ke tidak, namanya Ilanur Isnawati binti Mu'in. Biasanya saya panggil dia Nur lah. Kenal ya? Kenal. Jadi dia tak berapa sihat, dia berada di hospital. Dia diminta supaya kita sama-sama dapat mendoakan. Sama-sama jugalah untuk diri kita, mungkin ada di antara kita yang sedang sakit. Ada di antara ibu bapa kita yang sakit. Ataupun sesiapa sahaja yang kita kenal, yang dalam keadaan yang sukar, dalam keadaan yang resah, gelisah, jiwanya ada sesuatu yang tak dapat diluahkan. Kita doa kepada Allah bersama-sama, mudah-mudahan dengan berkat kalamullah ini, surah Al-Fatihah ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan mereka yang sakit. Allah Subhanahu Wa Taala meringankan ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada setiap hamba-hambanya. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesabaran. Mudah-mudahan dengan berkat kekuatan dan kesabaran itu, mereka semua Allah Subhanahu Wa Taala masukkan ke dalam syurganya. Ala hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey muslimah, itu sahaja untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.